Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Selamat tengah hari. Okey, seperti yang saya janjikan tadi patutnya bermula 1.45 tengah hari, tapi berlaku kelewatan sikit. Okey, jap saya cek saya punya nasib baik. Okey, saya cek saya punya wifi. Alright. Okey. Assalamualaikum sejahtera semua, apa khabar? Selamat tengah hari. Saya harap ramai yang dah makan tengah hari. Okey, kita tunggu yang lain-lain masuk dulu sebelum kita sembang-sembang petang hari ini berkenaan dengan prosedur dan juga tata cara di mahkamah. Okey. Jadi apa khabar semua yang nampak saya? Tolong puan kata apa tu, bagilah sikit komen. Nampak ke saya suara jelas ke? Ya. Muhammad Habibi. Waalaikumsalam. Dia kata Assalamualaikum pada saya. Okey. Kita tunggu sikit lagi. Boleh dengar tak suara saya jelas kan? Saya apa orang kata berlive ni daripada rumah saja. Pada siapa-siapa yang work from home, orang kata apa, selamat bekerja, esok bercuti kan kita kan. Okey, baik. Okey, mungkin kita boleh mulakan. Okey. Jadi sebelum saya mulakan, okey, saya nak maklumkan pada semua, okey. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan tata cara dan prosedur di mahkamah. Ya, saya tidak mahu bercerita berkenaan isu apakah itu dula dan siapa dula, atau apakah itu doktor dan siapa doktor, dan saya tidak membuat perbandingan. Dan saya tekankan di sini, okey, saya tidak akan menyentuh berkenaan dengan perintah atau penghakiman yang telah diberikan oleh mahkamah, kerana seperti mana tulisan-tulisan saya sebelum ini, okey, saya menghormati keputusan daripada Yang Arif Hakim, sebab kita ni sebagai peguam, sama ada tuntutan kita dibenarkan, iaitu kita menang, atau tuntutan kita tidak dibenarkan, iaitu kita kalah. Ianya semua terletak kepada keputusan di mahkamah setelah meneliti segala dokumen dan keterangan saksi. Jadi seperti mana tulisan saya yang mungkin ada yang telah menyalah tafsirkan, saya memihak, kalau baca betul-betul bacalah 3, 4, 5, 6 kali sekalipun, tidak ada yang saya memberi sebarang komen kepada keputusan hakim. Saya hanya cakap berkenaan dengan tata cara sahaja. Okey, jadi sebarang soalan berkaitan dengan isu, siapa itu dula, siapa itu orang kata apa apa bezanya dengan doktor, saya tidak akan jawab. Kita strictly kepada tata cara. Okey, kenapa saya ni nak jelaskan tentang tata cara dekat court ni? Okey, orang kata saya bukanlah peguam yang mewakili kedua-dua pihak di dalam tindakan ini. Okey, dan saya tidak ada kaitan pun. Okey, kalau kita lihat daripada penulisan saya pun, saya tidak pernah mengatakan saya ada kena-mengena, saya tahu ke apa-apa ke. Okey, cuma yang saya kata apa, saya punya concern, saya punya kebimbangan ni apabila ada komen-komen yang komen-komen tak baik, katanya orang kata apa, yang menyentuh tentang sistem keadilan. Saya pun faham kenapa komen-komen ini timbul, sebab apa. Okey, contoh, kita tengok dalam kes MBSA dan Asri Janggut, apabila berlaku aduan, lepas tu of course daripada video tersebut kita hilang rasa percaya kepada penguatkuasa. Kemudian akan adalah komen-komen, tidak dapat dinafikan mungkin ada salah laku daripada pihak penguatkuasa. Sebab itu kita boleh tengok ada tangkapan, ada soal siasat. Begitu juga kalau kita tengok dalam kes SPRM, bila macam Makau, hari tu Makau scam, ada anggota sendiri yang ditangkap. Sebab itu kadang-kadang kita sebagai orang awam ni, betul ke sistem? Itu adalah soalan yang biasa. Dan dalam setan dan pisang tak semuanya busuk. Tidak kira lah apa-apa profession pun. Rasuah itu ada, salah laku itu ada. Jadi cuma bila yang saya tak gemar ni, bila orang tak faham ni, tak faham, dia main tembak itu yang orang kata apa, kalau saya baca pun tak betul ni, salah ni, salah faham ni. Jadi saya ada terbaca satu komen daripada penulis di dalam ruangan komen saya. Dia kata, terima kasih puan kerana menjelaskan tentang isu ini. Saya hampir tidak percaya kepada sistem keadilan di Malaysia. Jadi kita pun tak gemar. Sebab pada saya simple saja.
Tak kenal maka tak cinta. You tak tahu dan you akan orang kata apa, tertanya-tanya. Begitulah. Okay, contoh, right? Orang kata apa, tak tahu pasal dunia, orang kata apa, guaman ni kadang-kadang itulah orang kata, oh peguam ni apa tu sebelah kaki dia neraka. Kita pun orang kata apa, sebagai seorang peguam dan juga saya punya ramai kawan-kawan peguam, kita pun tak seronok komen-komen gitu. Jadi itulah kenapa saya nak jelaskan. Kemudian orang pun PM saya pula. PM saya tanya, puan macam mana saksi dekat mahkamah. Okey, hari ni saya nak jelaskan semua. Okey, ada orang tanya dekat saya. Dia kata sebenarnya saya tak tahu yang mahkamah rayuan itu wujud. Rupanya dia tak tahu yang merayu tu boleh. So kalau kita tengok dalam kes Datuk apa Seri Najib Abdul Razak hari tu, betul lah. Okey, kan beliau kalah kes di Mahkamah Tinggi, betul, berkenaan dengan sabitan yang apa baru-baru ni lah yang kita dengar beberapa bulan yang lalu, dia masih boleh merayu di mahkamah. Itulah mahkamah rayuan tu sebenarnya wujud dan setiap orang mempunyai hak untuk merayu. Jadi faham kalau menang di peringkat mahkamah tinggi tidak semestinya itu adalah final atau kita panggil muktamad. Okey, bermakna masih lagi boleh dirayu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan pada saya. Okey, nanti saya akan jawab. Tapi saya dah cakap dah tadi, tiada soalan berkaitan siapa itu Dullah dan apa perbezaan dengan doktor ataupun apa-apa saja. Sebab saya tidak mahu menjawab berkenaan persoalan itu. Kita strictly go on prosedur mahkamah supaya semua faham. Okey? Okey, baik. Pertama sekali. Jadi, orang tanya saya, puan, semua orang boleh saman ke kat mahkamah ni? Maknanya kalau saya nak pergi saman, boleh tak saya nak pergi saman? Okey, boleh ke tidak? Alright. Jadi jawapannya sebenarnya semua orang boleh saman. Okey, katakanlah saya tengok jiran sebelah saya kan, saya rasa nak saman. Okey, tetapi kenalah ada kawasan tindakan. Kita ni tak bolehlah jalan-jalan main petik-petik rasa nak sama orang tu, nak sama orang ni. Tak boleh. Apa itu kawasan tindakan? Iaitu cause of action. Cause of action ni bermaksud sebab tindakan. Selalunya macam kita tengoklah, oh dia ni buat apa kat kita? Oh dia hutang. Cause of action ni hutang. Ni kawasan tindakan kes ni hutang. Oh dia ni fitnah kita ni, fitnah. Okey, so bila fitnah ni, kawasan tindakan ni fitnah. Dia ni seroboh tanah kita ni. Maknanya apa orang kata, bila roboh, roboh pula, ceroboh tanah kita ni, kawasan tindakan dia ceroboh. Okey, ada setengah juga, ada orang kata kat saya, puan saya bagi pinjam, saya bagi kat tangan ni 10,000. Okey, saya tak simpan resit, saya bagi kat tangan. Saya pun segala WhatsApp yang kata dia setuju di hutang saya semua pun saya dah deleted. Macam mana puan Okey, of course lah, kalau tidak ada bukti dah tentulah tidak kuat kesnya. Okey, tetapi pun begitu, okey, kalau masa kita filekan saman dekat mahkamah, kita pun ceritalah orang ni hutang kita. Maknanya dalam penyataan tuntutan tu kita letak segala tuntutan dan kronologi kita. Okey, mahkamah tidak boleh masa pemfilan terus menolak. Okey, dia tidak boleh, melainkan kalau bawa ke mahkamah bukti tidak cukup, pihak sana buat permohonan untuk membatalkan writ saman dan penyataan tuntutan dekat mahkamah. Okey, di bawah aturan 18 kaedah mahkamah dikata kalaulah pihak yang disaman tu rasa kes tu merepek atau tiada kawasan tindakan, okey, maka boleh diketepikan. Pun begitu, berdasarkan pengalaman saya sebagai peguam, bukan semua kes, okey, mahkamah membenarkan penolakan, membatalkan kes. Sebab atas prinsip everybody has the right to be heard. Maknanya siapa-siapa pun boleh bawa kes ke mahkamah. Okey, untuk siapa-siapa pun boleh bawa kes ke mahkamah, okey, untuk didengar kes dia. Okey, faham Okey. Alright. Jadi sekarang ni maknanya siapa-siapa saya nak saman selagi mana ada tindakan. Okey. So lepas tu orang tanya pula, puan, kalau hari ni saya pergi lantik lawyer, bila perbicaraan saya? Boleh tak saya lantik lawyer minggu depan perbicaraan saya? Tak boleh sebenarnya. Di mahkamah itu dia ada proses-proses yang perlu dilalui. Okey? Contohnya, okey, misalnya, okey, kita tengok kalau dekat mahkamah ni anak saya nangis pula time ni. Ni biasalah kat rumah ni kan. Terganggu sikit. Kejap. Mami dia tengah orang kata berkongsi ni. Okey. So dekat mahkamah ni pula, apabila kita lantik peguam ni, okey,
apa orang kata, bila kita jumpa, saya tak boleh kalau termiss tadi sebab saya dengar anak saya menangis dia panggil saya. So saya macam lain. Okay. So bila kita lantik peguam, okay, pertama sekali peguam akan hantar surat tuntutan. Okay, daripada situ first kali dia hantar, dia nak bagi tahu, dia kata ni ada surat ni nak tuntut ni, sebelum bawa mahkamah nak settle tak? Okay, kemudian kita pergi secara writ saman, kita pergi secara penyataan tuntutan. Tu orang yang kita tengok dekat court ni, lepas satu tarikh lagi. Lepas satu tarikh lagi. Kenapa? Ada banyak sangat tarikh-tarikh dekat mahkamah ni. Sebab setiap tarikh yang datang, mahkamah akan bagi arahan. Maknanya, okey, tarikh yang pertama sudah atau tidak menyerahkan kepada pihak defendant. Sebab kita yang failkan saman, kita failkan penyataan tuntutan, dah bagi ke? Dah bagi tahu dia ke yang ada saman kat dia? Kita kata, dah bagi. Okey. So, dia ada peguam pula. Mahkamah kata, okeylah, tarikh yang kedua ni, sila failkan pembelaan. Maknanya pihak defendant pula membela. Itu dia ada tarikh dia sampailah, apa orang kata, kita kata sampailah dah bersedia, dokumentasi dah cukup, pihak-pihak dah serah. Okey, dia macam ni tahu. Dekat perbicaraan ni dia ada beberapa skill. Dia bukan macam simple macam kita tengok dalam TV tu, kita tahu dah ada kat perbicaraan dah. Dokumen ni kena compile dulu. Kalau ada video, kalau ada video tu nak kena type satu-satu, transcribe dia, kena submit. Lepas tu kena bagi pihak sana tengok, pihak sana setuju ke tidak dokumen. Panjang prosesnya. Okey? Kemudian kita akan bagi pada pihak yang satu lagi. Okay, bila kita bagi kat pihak yang satu lagi, peguam yang satu lagi, kalau dia setuju, adalah penandaan dokumen. Dia ada penandaan bahagian A, bahagian B, bahagian C. Penandaan bahagian A mana dokumen setuju, ada dokumen yang tidak dipersetujui, tak diakui pun, bahagian C. Okay, so sekejap lagi saya akan masuk topik saksi. Sebab saya perasan semua orang tanya saya pasal saksi. So saksi ni yang paling orang kata apa, best lah dia dekat court ni. Saya nak bagi tahu betapa pentingnya saksi kat mahkamah. Sebab dokumen semua dah cantik, everything super, tiba-tiba saksi dia tidak memberi kerjasama, keterangan dia tidak sama seperti mana dokumen. Itu sangat menyusahkan kes. Okey, jadi sekarang ni sebab kita dah kata dah ada tarikh, mahkamah dah bagi, kita dah update mahkamah, kata kita dah failkan itu ini, dokumen pun kita dah tukar-tukar mana antara kedua peguam, maka dipanggillah untuk hari perbicaraan. Ada soalan tanya, adakah medical report tak valid? Medical report valid. Okey, saya nak terangkan berkenaan dengan isu validity atau sama ada satu dokumen itu boleh di submit atau ditender ke mahkamah sebagai salah satu evidence. Okey, di mahkamah, okay, ni saya nak orang faham sebab orang duk tanya kat saya pasal soalan medical report. Okey, bukan sahaja medical report, it doesn't matter, agreement ke apa ke. Okey, pertama sekali dokumen saya kata ada 3. Okey, yang pertama, dokumen itu diakui, ada wujud, contoh polis report, dan kandungannya, segala kandungan itu kita tak nak bahas apa-apa, solid betul, jadi ditandakan sebagai A. Suatu perbicaraan kita tak boleh tanyalah sebab dah tanda sebagai A, betul lah tu. Okey, dokumen B adalah dokumen dia wujud tetapi isi kandungan ni kita tak setuju. Contohnya kandungan polis, kita kata betul, polis report polis ni betul asli, tetapi saya rasa isi kandungan ni tak betul, ada benda saya nak cabar. Dan satu lagi adalah dokumen C. C ni yang paling bahaya. Okey, yang mana yang tanya dekat saya berkenaan medical report boleh submit atau tidak, medical report boleh submit atau, okey, ni jawapan saya. Dokumen C ni, kalaulah kata ada sekalipun medical report, okey, selalunya medical report ni kita tanda sebagai B, kita tak tandalah sebagai C. Okey, dokumen C ni selalunya dia kata macam contoh biasa adalah surat atau receipt atau invoice contoh. So kita kata dokumen ni kita tak akui kewujudan dia. Okey, kita tidak mengakui isi kandungan dia. Jadi bagaimana kita nak minta yang arif atau tuan hakim di mahkamah untuk terima dokumen tersebut? Jadi kita akan panggil maker dia, pembuat dia. Kalau kita nak kata macam rumah saya ni rosak sebab defendant. Okey, disebabkan defendant saya terpaksa baiki dan saya dah bayar dah kontraktor ni. Ini resit-nya. Kita pun submit resit. Pihak sana kata tak setuju, saya tak setuju dengan resit ni. Resit ni mana entah tahu awak pergi kedai kawan ke, tipu ke, main tambah-tambah ke.
Jadi kita ni nak bagi dokumen ni dipanggil satu, pertama kita kena bawa original. Yang kedua kita kena panggil maker. So kita kena panggil lah pembuatnya. Okay. Panggil pembuatnya, duduk dekat mahkamah tu untuk kata, okay, nanti lawyer akan tanya, Encik, adakah ini kedai Encik? Maknanya kontraktor syarikat Encik? Ya, saya. Okay, adakah ini Encik yang keluarkan? Ya, saya. Adakah Encik yang sahkan ni kerja-kerja yang dijalankan? Ya, saya. Adakah ini harganya? Ya, saya. Jadi masa tu peguam akan kata pada hakim, dia adalah pembuat. Jadi saya minta agar dokumen yang tadi tidak dipersetujui ini ditandakan dan diexhibitkan sebagai salah satu bahan bukti yang diterima oleh mahkamah. Kat situlah hakim akan putuskan. Itu dia punya art. Okay, sebab tu saya tidak berapa gemar apabila kadang tak tahu ni kita main tembak-tembak. Tak fair lah. Okay, sebab bukan bidang kita. Okay, jadi berkenaan dengan isu tu kita kena teliti dahulu. Dan agak sukar sebab ada setengah dokumen yang mana, contoh sekarang ni ada juga bila pergi mahkamah orang tidak tahu, rupa-rupanya elektronik punya dokumen. Contoh kita screenshot daripada daripada laptop, daripada telefon, dia perlu filekan sekali dengan sijil perakuan di bawah section 90A atau keterangan. Ada yang tak tahu. Bila ada yang tak tahu, mereka peguam tidak submit. Dan dokumen tersebut tidak diterima di mahkamah. Dia more kepada technicality. Jadi sebab itu saya kata, hari ni saya tak naklah cerita kes keputusan ke apa ke. Saya bukan peguam dia. Saya bukan hakim dia. Saya pun tak nak komen apa-apa. Apa yang hakim putuskan, saya terima. Okay? Dan saya rasa semua pun kena terima. Okay? Sebab itu adalah, macam saya kata, tulisan saya diputuskan oleh hakim yang bijaksana. Tolong hormat yang itu. Okay? Jadi mana-mana yang masih tak faham, okay, yang saya dah kata berulang kali tadi, okay, ada juga yang tak faham. Jadi saya tekankan lagi sekali, saya tidak komen berkenaan dengan keputusan, saya hanya komen berkenaan dengan prosedur di mahkamah. Okay? Alright. Dan dah habis soalan berkenaan dengan isu ada pop up lah. Okay, berkenaan dengan isu orang kata dokumen yang di tender oleh mahkamah tadi. Okay, so sekarang saya nak bercakap tentang isu saksi. Macam mana kalau saksi ni dia datang orang kata mahkamah, okay, apa prosedur dia? Kalau kita tengok dalam TV kita tengok saya baca kan, okay. Bila saksi datang ke mahkamah, saksi ni ada beberapa jenis. Okay, ada saksi yang bila dia ke mahkamah ni orang kata atas dasar kerjasama. Kerjasama ni maknanya kita macam panggillah kawan kita, kata hari tu kau dah saksikan, kau tahu kan dia ni hutang aku tapi aku tak ada perjanjian, boleh tak kalau kau tolong jadi saksi? Kita cakap dengan dia itu. Dia kata okey lah, aku tolong. So itulah adalah saksi yang memberi kerjasama. Ada satu lagi adalah saksi sepina. Saksi sepina ni contoh saya pernah buat satu kes yang pasal orang kata melibatkan Suruhanjaya Tenaga. Kita perlu panggil pegawai dia untuk kita tanya apakah sertifikat, okay, apakah sertifikat yang kata sistem ini maknanya diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Okay, jadi bila kita panggil dia, of course lah dia tidak akan bagi kerjasama. Bukan maksudnya dia akan bagi kerjasama, tapi kita tak boleh hello dia lah. Macam hello, boleh tak esok datang court ataupun minggu depan datang court? Tak boleh. Okay, untuk memanggil institusi begini, pegawai-pegawai profesional, pakar, you perlukan sepina. Okay, dan you kena sepina, panggil pegawai bank, you kena sepina. Jadi saksi sepina ini, sebab tu kita masukkan sepina dekat court, ada perintah, hantar dekat dia, dekat situ ada tarikh-tarikh dia dan dia akan datang. Dan saksi sepina ini kadang-kadang kala boleh jadi hostile witness. Hostile witness bermaksud begini, kita panggil dia dengan harapan dia membantu kes kita, tetapi kita tidak tahu apa jawapan dia. Macam mana macam tadi saya kata Suruhanjaya Tenaga, contoh, saya kata contoh dia kata sebenarnya tak ada pun sijil tu. That's it. Okay? Sedangkan kita panggil dia, kita nak kata ada sijil tu. Faham tak? Jadi kita sebagai peguam kita akan buat kes dulu. Kena hati-hati. Nanti saya cerita orang kata berkenaan dengan pengalaman saya. Saya cerita macam mana peguam akan tanya. Saya akan buat sekejap lagi contohnya macam mana saya tanya soalan dekat court. Okay. So bila saksi ni naik dekat mahkamah, okay, saksi akan pertama sekali dia bagi IC lah pada jurubahasa. Okay, apabila dia bagi IC pada jurubahasa, dia akan baca, okay, saksi akan naik atas, saksi akan angkat tangan. Okay, bila saksi angkat tangan, dia akan kata begini bahawasanya saya, okay, dia ada kad dia tau, so kena baca kat bawah tu. Dekat kad tu lah,
Nama saya Norzabita binti Muhammad Noor. Dengan sesungguhnya dan sesuci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya berikan dalam pembicaraan ini adalah benar, tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar-benar belaka. Gitu. Saksi kena baca yang itu dulu. So, bermaksud saksi ini telah mengangkat sumpah. Macam mana kalau saksi yang dah angkat sumpah dia menipu? Macam mana ni soalan dia, orang nak tahu kan, betul tak? Okey, sebab dia dah angkat sumpah ni, tiba-tiba dia tukar cerita. Bagaimana? Apakah kedudukan undang-undang di situ? Okey. Jadi kita lihat di bawah Seksyen 191 Kanun Keseksaan. Dia ada memberikan, okey, berkenaan butir-butir apa yang dikatakan, okey, memberi keterangan palsu. Dan 193 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Okay, dalam Seksyen 191 kata, sekiranya anda mengangkat sumpah untuk berkata benar tetapi tiba-tiba anda memberikan keterangan palsu, maka anda adalah bersalah di bawah Seksyen 193 tadi. Okey, faham ya? Jadi dalam Seksyen 191 pun dia berikan ilustrasi beberapa keadaan. Okey, bagaimana dikatakan orang kata apa, memberi keterangan palsu. Sehingga kan, okey, ni jurubahasa dia. Okey, kat court ni kena faham. Kadang-kadang yang datang tu mungkinlah saksi dia ada orang Malaysia berbangsa Cina dan India, mereka tidak fasih berbahasa Melayu. Jadi apa yang mereka buat, mereka minta agar jurubahasa. Jika mereka tak fasih bahasa Inggeris sekalipun, mereka minta jurubahasa. Betul, orang selalu kata alah tinggal Malaysia tak faham. Tetapi ini kita tengah cakap pasal proses perbicaraan. Kalau dia dapat soalan tapi dia tak faham, dia tak boleh nak jawab, macam mana? Adakah keadilan itu akan orang kata apa, dapat? So dia orang akan minta juga jurubahasa. Okey, andai kata jurubahasa tu waktu dia dia dengar orang tu cakap dan dia interpret, okey, dan jurubahasa tu cuba menyembunyikan fakta dengan memberi interpretasi yang salah. Okey, di bawah Seksyen 191 ni masih merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 193. Macam itulah dia. Okey, ada tak apa-apa sebelum saya cerita pengalaman saya, sebelum saya orang kata apa nak cerita macam mana saya tanya soalan dekat mahkamah, ada tak apa-apa soalan berkenaan saksi, bolehlah nanti tuliskan. Okey, now saya akan cerita, okey, betapa pentingnya saksi ni. Saksi ni sangat penting sebenarnya. Ada banyak pengalaman saya dengan saksi. Kadang-kadang diorang ni, okay, ada pernah saya kendalikan satu kes dekat Mahkamah Session Bangi. Okay, apa yang berlaku adalah, okay, pihak sana tu dia kata, okey bang, tak apa, saya boleh datang. Dia janji dengan klien saya, okey bang, saya boleh bagi keterangan. Saya bagi keterangan yang abang memang dah buat kerja macam ni, ada abang layak dapat, saya dah saksikan walaupun abang tak ada perjanjian. Maka hari perbicaraan pun berlaku. Kita tunggu dia pukul 9, tak sampai pukul 10, tak sampai pukul 11, tak sampai kita call dia off telefon. Padahal dia yang nak berikan kerjasama. Jadi apa berlaku pada bahagian itu? Macam mana? Telah mengakibatkan daripada sepatutnya klien saya dapat 130k, tetapi disebabkan oleh ketidakhadiran dia sehingga tidak dapat membuktikan bahagian kerja. Maknanya klien saya dah buat total 130k, tetapi bahagian yang kerja yang itu dia tak datang dan memberikan keterangan, telah menyebabkan kerugian dan klien saya hanya layak dapat 86,000 sahaja. Itulah pentingnya saksi di dalam kes. Okey. Jadi kalau hendak selamat, selalunya kita rasa kalau saksi itu tidak boleh kerjasama, itu yang kita sepina saksi. Okey. Itu pentingnya saksi. Dan ada kala juga dokumentasi telah disediakan dengan cantik sekali. Misalnya, okey, contoh, saya pernah buat saman kecuaian bank. Okey, apabila saya buat kes kecuaian bank, apa yang berlaku di sini, pihak bank telah salah nombor. Dia masukkan duit tu ke dalam akaun orang lain.
Okay, jadi bila dimasukkan dalam akaun orang lain, apa yang berlaku apabila kita fight kes ni di peringkat permulaan, segala kertas kausa yang telah disediakan oleh bank melalui pembelaan, mereka nafikan, mereka kata mereka tidak salah, mereka kata mereka tidak salah. Jadi apa yang berlaku, saya teruskan dengan pembicaraan, kami tidak teruskan dengan mediasi. Okay, jadi daripada peringkat awal, dokumen semua cantik, daripada peringkat bank, okay, mereka nafikan. Kemudian saya telah memanggil orang yang ditulis dan nama dia lah yang in charge on that part. Okay. So bila saya panggil dia ke mahkamah, saya minta dia duduk, saya kata, puan, okay, soalan pertama, adakah puan yang mengendalikan kes apa orang kata akaun ini? Ya, saya. Okay. Kemudian saya kata, okay, adakah puan yang mengisikan, okay, cek ini? Ya, saya. Okay. Jadi saya rujuk pula kepada nombor akaun sebenar. Adakah ini nombor akaun sebenar milik plaintiff? Dia kata, ya, saya. Kemudian saya rujuk dengan tulisan dia. Adakah ini tulisan puan? Ya, saya. Jawapan dia. Kemudian saya tanya lagi, adakah terdapat perbezaan di antara kedua akaun ni? Obviously, memang terdapat. Dia jawab, ya. Jadi saya cadangkan berlaku kecuaian kerana nombor akaun tidak sama. Okey, macam mana dia nak tukar? Dia dah tak boleh tukar. Dan jawapan dia, ya. Maka di mahkamah itu, dia telah mengakui bahawa dia telah melakukan kecuaian. Jadi, anak guam saya telah berjaya mendapat ganti rugi. Nampak tak? Dokumen tadi, dia nafi. Sampai dekat perbicaraan, dia akui. Jadi, dekat situ kita akan menang kes. Faham ya? So, itu dia sebenarnya kedudukan dekat mahkamah. Kalau nak faham ni, sebenarnya kadang-kadang ada banyak pemfaktoran. Okay? Kadang-kadang mungkin juga peguam pihak defendant tu, kita tidak boleh salahkan peguam pihak sana. Dia telah menjalankan kerja. Okay? Bagaimana seorang peguam tidak boleh mengawal apa jawapan anak guam atau saksi di sana. Kita tidak boleh buat signal. Kadang-kadang mungkin ada saksi tu yang jawab macam okay? Kita tidak boleh buat muka begitu pada saksi. Okay? Sebab itu adalah orang kata apa, salah satu cara untuk kita leading saksi. Salah tu sebenarnya. Okay? Jadi di situ kita tengah bercakap berkenaan dengan soalan saksi yang seorang tanya saya macam-macam. Okay? So sekarang ni saya nak bercakap dengan isu rayuan. Okay. So rayuan ni, alamak, ada satu dokumen rasanya saya tak cukup. Okay. Now, yang saya katakan orang tak tahu kan, rupa-rupanya boleh merayu. So semalam saya ada rujuk satu kes di dalam Current Law Journal di antara Nur Azmi Azman dengan Zahidah Muhammad Rafiq. Okay, dalam kes ni saya ulang balik bagi siapa yang tak baca tulisan tersebut, apa yang berlaku. Ini adalah satu tuntutan fitnah, okay, oleh Nur Azman. Okay, apa yang berlaku pada kes ini adalah, okay, Azman adalah merupakan pemandu pribadi Zahidah Rafiq. Siapa Zahidah Rafiq ni? Zahidah Rafiq ni pelakon yang melakon cerita Anak Mami, The Movie, Mami Jarum kan. Okay. So dalam cerita ni apa orang kata, pelakon ni dia ada pemandu peribadi nama Azman. So dia ni dah lama, Azman ni dah lama dengan dia. Okay. Kebiasaannya dia akan masukkan duit sendiri. Tetapi hari tu Ibu Zahidah ni tidak berapa sihat. Jadi dia bagi pada Azmi ni duit 200,000. Okay. Dan juga sekeping cek dia bagi. Okay, so dia minta Azman tolong masukkan. Tiba-tiba Azman di call tak dapat. Lepas tu call bank kata tak masukkan duit tu. Lepas tu pergi rumah Azman tak ada. Jadi pada pendapat dia, Azman telah membawa lari wang tersebut. Dia terus buat report polis. Okay, dia buat report polis. Tengah dia buat report polis, habis saja dia keluar daripada balai, tiba-tiba apa orang kata, wartawan datang. Wartawan pun tanya, apa cerita ni? Dia cerita. Okay, dia cerita dah bawa lari. Jadi Azman ni memfalkan tuntutan fitnah yang mengatakan akibat daripada keterangan Zahidah Rafiq kepada pihak wartawan telah menyebabkan cara penyampaian seolah-olah dia ni pencuri, tidak amanah dan menyebabkan reputasi. Jadi, Nur Azman pun falkan kes dekat mahkamah. Okey, dia pun falkan kes dekat mahkamah, nak kata Zahidah Rafiq ni dah fitnah dia. Yang Zahidah Rafiq kata, duit saya yang 200,000 tu macam mana? So dia pun falkan tuntutan balas. Dia kata macam ni, saya tak fitnah awak, saya hanya buat laporan polis daripada kenyataan sebenar sebab memang berlaku pun. Okay? Jadi bawa balik duit 200,000 saya.
Kemudian, mahkamah di Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa berlaku fitnah. Walaupun itu adalah laporan polis, tetapi keterangan Zahidah Rafiq daripada laporan polis telah menyebabkan fitnah. Jadi Zahidah diarahkan membayar RM150,000 sebagai ganti rugi am dan RM40,000 sebagai kos mahkamah. So total RM190,000, dan tuntutan Zahidah yang kata bak balik duit aku RM200,000 tu tidak dibenarkan sebab katanya Zahidah gagal membuktikan terdapat penyerahan RM200,000. Zahidah tidak berpuas hati, bawa ke Mahkamah Rayuan. Dan Mahkamah Rayuan pun kata saya tidak bersetuju, maknanya dia reverse balik. Dia kata tak ada berlaku elemen fitnah, dan orang kata Azman ni perlu bayar balik, kepada Zahidah ni. Kemudian Azman masih tak puas hati, pemandu peribadi tak puas hati, dia pun bawa sampai kepada orang kata Mahkamah Rayuan. So maknanya Zahidah menang lagi sekali. So kalah, menang. Begitulah proses dekat mahkamah ni. Sebab kadang-kadang bila orang tak faham, saya ada satu kes, kes ni sejak tahun 2014-15. Apa yang berlaku dalam kes ni adalah, follower yang dah lama follow saya mesti tahu kes ni. Kes surau. Kes surau ini telah dibina di atas satu tanah. Dan di sebelah surau tersebut ada rumah seseorang berbangsa Cina. Tuan rumah kata, surau itu telah dibina di atas tanah miliknya. Sebab dia kata sepatutnya rumah dia bukan 1,600 square feet. Sepatutnya rumah dia double, 3,200 square feet. Sebab ini ada dalam perjanjian jual beli. Dia kata anak guam saya dah salah bina surau di atas tanah dia, jadi dia nak robohkan surau tersebut. Saya mewakili anak guam saya untuk kata tidak, surau tersebut tidak dibina atas tanah anda. Surau tersebut telah dibina atas satu tanah yang merupakan di bawah milik kerajaan. Kemudian saya pun bawa kes ni ke mahkamah. Sebelum pergi perbicaraan, di dalam tempoh perbincangan yang Arif ada maklumkan, katanya begini, ini adalah undang-undang. Sekiranya didapati surau tersebut dibina di atas tanah yang merupakan milik plaintiff, maka terpaksalah surau itu dirobohkan. Kita sebagai peguam ni memang faham sangatlah undang-undang. Tanah orang ini tak kisahlah ada binaan, orang kata rumah agama sekalipun, tetapi tanah orang itulah strictnya undang-undang. Jadi saya pun mempertahankan, saya kata tidak, kita ada bukti. Tanah itu bukan milik bukan milik plaintiff. Jadi saya pun dah turun naik ke pejabat tanah, saya dah jumpa pegawai pejabat tanah dan saya yakin dengan kes saya. Kemudian dibawa ke mahkamah, pihak plaintiff panggil daripada Jupan, panjanglah prosesnya, kita berbalah ni. Alhamdulillah saya menang. Alhamdulillah saya menang. Dan kemudian pihak plaintiff tidak berpuas hati sebab saya berjaya buktikan bahawa tanah awak adalah 1,600 ikut cara bayaran cukai, ikut kiraan apa orang kata dekat yang didaftarkan dekat pejabat tanah. Panjanglah cerita dia, adalah argument, dia pun ada argument, of course. Dan kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan. Maknanya dia kalah, dia merayu. Dia tidak puas hati dengan keputusan mahkamah dibawa ke tadi Mahkamah Session, dibawa ke Mahkamah Tinggi. Dan sekali lagi Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa pihak kami betul, saya menang lagi sekali. Saya menang. So di Mahkamah Session tadi bawa ke Mahkamah Tinggi. Kemudian sekarang kes tersebut telah dibawa ke Mahkamah Rayuan. Nampak? Tidak habis daripada hari tu lagi. Jadi sekarang ni sepatutnya kes ini didengar, kalau tak silap saya itu bulan 10, tetapi disebabkan oleh COVID ni ditangguhkan. Begitulah proses dia. Kemudian apa yang berlaku dalam kes ni, sebab anak guam saya ni dia tak faham yang ada proses rayuan. Dia kata dah menang kat Mahkamah Session, Mahkamah Rayuan, kenapa pula pihak sana apa orang kata buat rayuan lagi. Lepas tu dia jadi marah, dia rasa macam ini bukan proses keadilan. Jadi dia pergi macam laporkan pada NGO, nak minta NGO tu berjumpa dengan orang kata pemilik rumah tadi yang kata tanah dia tu minta stop. Tanpa di belakang saya, walaupun ni adalah anak guam saya. Kemudian saya dihubungi oleh pihak NGO. Mereka maklumkan kenapa ada masih tak puas hati sebab saya faham kes ni menang. Jadi saya kata menang. Lepas tu pegawai tu kata, dah menang pun tak puas hati lagi. Ni kita yang menang ni.
Sebab orang tak faham prosedur. Saya tidak boleh salahkan anak buah saya. Pada pendapat dia, dia dah 2 kali dah menang. Kenapa pula nak kena rayu pula? Takkanlah tak boleh saya menikmati hasil kemenangan saya, begitulah. Sebab saya pun faham sentiment ni adalah rumah agama. Saya pun mempertahankan sebab itu adalah sebuah surau. Okey? Jadi begitulah sebenarnya. Saya menang pun saya tidak boleh menghalang pihak sana untuk merayu. Dia boleh merayu. Okey? Jadi kena faham ya, proses mahkamah ni tak sama dengan fahaman kita. Fahaman kita ni lain. Okey, proses mahkamah itu lain. Okey. Jadi sebab tu saya kata dah menang pun, kalau orang Melayu dah menang pun still rasa tak puas hati, macam mana tu yang kalah? Macam itulah proses dia. Okey. Jadi janganlah kita nafikan hak bila saya tulis saya kata orang sana boleh merayu. Itu kan undang-undang. Macam mana kita nak halang? Ya. Okey. So ada apa-apa yang tak faham? Proses mahkamah ni mungkin kita boleh mulakan dengan soalan-soalan daripada pembaca. Okey, sekejap saya baca. Soalan daripada Puan Mahanum Yaakob. Tak boleh ke saksi menyembunyikan nama dan wajah dari menghadap pesalah, takut nanti dendam? Secara amnya, kalau kes-kes yang tidak melibatkan undang-undang yang memperuntukkan kerahsiaan kepada identiti, tidak boleh. Contoh kalau kita tengok dalam kes juvenile, juvenile mahkamah kanak-kanak tu dia ada mahkamah sendiri. Yang itu kita boleh tutup. Maknanya orang kata tertuduh tu yang boleh ada dalam tu adalah hakim, peguam, pegawai daripada Jabatan Kebajikan, dan ibu bapa. Itu saja. Sekiranya sekiranya tidak ada keperluan undang, tak boleh. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang ni dia tidak mahu jadi saksi. Ada kadang-kadang kita minta tolong bagi kerjasama, tapi mereka kata tak nak lah, nanti gaduh lah, susah lah, saya kenal lah orang sana, yang dini nak sama kawan-kawan sih. Benda-benda gitulah. Okey, ada lagi soalan. Saya ni tadi soalan 1 ni soalan 2 Puan Suraya Hashim Puan, kalau saksi contoh pekerja yang terlibat diugut oleh majikan, jika cakap benar dia akan dibuang kerja. Bagaimana tu Puan? Sebab saksi terpaksa menipu sebab takut dibuang kerja. Masih dikira di bawah Seksyen 191 tadi dan boleh dihukum denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Masih salah sebab undang-undang dah jelas kalau you kena paksa ke tidak. Dan kalau majikan ni, saya sarankan buat aduan berkenaan dengan dia di Jabatan Tenaga Kerja. Buat aduan pada dia. Sebab gitulah. So soalan yang seterusnya ada tanya saya pasal perjeri. Perjeri tadi macam saya katakan lah. Perjeri tadi sama juga menipu. Maknanya orang kata Seksyen 191. Soalan daripada Hanak Mus. Berapa lama masa sesuatu kes berjalan di mahkamah? Bergantung juga. Kalau ada penyelesaian awal, lebih cepat prosesnya. Ada juga yang orang kata makan 9 bulan seluruh the whole perbicaraan. Ada juga 10 bulan, ada juga 12 bulan. Tapi kalau COVID ni mungkin ada setengah mahkamah yang dilanjutkan lagi lanjut. Kadang-kadang kalau full trial tu mungkin boleh jadi 9 hingga 12 bulan lah. Ada yang lagi cepat tau. Ada yang 8 bulan dah dipanggil untuk full trial, bicara penuh. Seterusnya soalan. Tadi dah berapa? 3 soalan. 3 soalan dan soalan daripada Puan Nurwani Ibrahim. Maksudnya proses terakhir ialah kat mahkamah rayuan ya Puan, selepas kalah atau menang kat mahkamah rayuan, kes akan tutup selamanya atau boleh dimulakan semula jika pihak satu lagi tetap tak berpuas hati. Kalau dia tengok mahkamah mana kita mula. Kalau kita mula mahkamah session, kita rayu dekat mahkamah tinggi. Kalau mahkamah tinggi, kemudian kita rayu dekat mahkamah rayuan. So maknanya daripada mahkamah rendah ni kita pergi mahkamah tinggi dengan mahkamah rayuan, dan itu yang terakhir lah, habis. Tetapi kalau mana yang melibatkan macam contoh ada kes yang kita mulakan daripada mahkamah tinggi, kemudian kita bawa ke mahkamah rayuan dan kemudian kepada federal court. Tengok daripada mana kita mula. Ya? Alright. Yang soalan terakhir dia kata ada tak court lain? Itu dah kira habis lah. Itu macam game over dah.
Okey, Puan Cik Nona dia tanya, Puan terangkan prosedur bayaran dan caj guaman. Ramai yang tak mampu membela nasib kerana isu bayaran. Ya, saya setuju, benar. Okey, begini, sebagai seorang peguam, saya tidak boleh menceritakan harga sebab harga bagi kes litigasi adalah berbeza. Dan juga kalau saya sebut harga nanti apa orang kata, saya pun tidak tahu harga firma lain macam mana dan seolah-olah saya akan mengiklankan diri saya. Jadi sebenarnya puan kena approach lawyer-lawyer sendiri dan bertanya harga, berapa harganya, berapa servisnya, sebab litigasi ni bila sama menyamar di mahkamah ini kos dia berbeza-beza. Okey, berdasarkan kerumitan kes, berdasarkan tempoh masa, berdasarkan urgency. Maknanya ada setengah orang dia nak cepat-cepat laju juga. Lepas tu dia tidak sama macam kes conveyancing. Ada setengah orang tanya, kenapa pula kes conveyancing ada rate harga, ada macam ni, dah ada fix. Okay. Kenapa pula litigasi begini? Sebab kes conveyancing ni telah orang kata dia ada guideline, garis panduan daripada Solicitor Remuneration Order. Jadi berlainan. Saya minta maaf berkenaan dengan isu harga, saya tidak boleh terangkan. Saya kena menghormati peguam-peguam lain yang ada di sini. Okay? Dan juga puan kata mungkin kalau nak, puan boleh berjumpa dengan mana-mana peguam yang puan rasakan boleh mengendali kes. Puan tanya dulu. Okay? Okay, soalan seterusnya daripada Nazira Banu. Okay, ketika proses rayuan dijalankan, bagaimana dengan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah? Okay, dia bergantung juga adakah kes orang kata kriminal ataupun adakah kes orang kata civil. Sebab kalau kes civil, contoh ada hukuman, okay, dah kata dah kena bayar, let's say lah kena bayar 500,000, let's say, tetapi pihak sana tidak memfailkan penggantungan, okay, permohonan bagi penggantungan perlaksanaan, stay of execution. Okay, bermaksudnya hold dulu, jangan bankruptkan, sabar dulu, okay? Dan mahkamah tidak benarkan, jadi masih boleh meneruskan. Begitu juga dengan kes jenayah. Okay, sekiranya tidak memfailkan sebarang stay, okay, maknanya pergantungan, maka boleh dipenjarakan. Kebanyakan kes jenayah ini selalunya pemenjaraan, macam kita tengok dari segi kes DS Najib, okay? Itulah dia kata pergantungan pemenjaraan. Gantung dulu, sabar dulu, kes tengah rayu, okay? So nanti tunggu keputusan. Kalau betul salah, kalau betul itu final, itulah hukumannya, gitulah. Okey, seterusnya soalan. Mana siapa? Mana tadi? Tak nampak. Mana? Okey, saya rasa ni soalan terakhir kot saya jawab. Okey. Puan, daripada Munasir Ancenta, Puan, bolehkah seseorang itu dianggap blacklist sebelum dibicarakan di mahkamah sekiranya terdapat perintah kebankruptan? Okey. Jadi seorang yang bankrupt tidak boleh disaman di mahkamah, okay, melainkan dengan keizinan ketua pengarah insolvensi. Dia ada permohonan yang perlu dibuat oleh pihak yang ingin menyaman. Panjang cerita dia. Okay, boleh, tetapi dengan keizinan. Okay, blacklist ni bila you masukkan sekiranya kebankruptan, tahu ini maksud saya blacklist. Kalau blacklist sitos tu semua tak ada isu pun, boleh saman je. Okay, dan saya rasa itu saja kot setakat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana minat yang anda tunjukkan untuk belajar tentang undang-undang. Maka pesanan saya, kita tahu dulu. Okay, kita kenal dulu baru kita komen. Okay, jadi perbuatan untuk komen, okay, tanpa tahu fakta ni menyebabkan orang lain tidak senang. Betul. Jadi itulah dia. Okay, terima kasih. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam perbincangan ilmu undang-undang ini. Assalamualaikum.